Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah Dr. Rosmani binti Ali. Hari ini kumpulan kami yang terdiri dari saya sendiri, Nurdiana binti Zulkifli, Wan Nurul Insyirah serta Siti Nur Aisyah akan membincangkan tentang isu salah laku guru, apakah punca dan cara penyelesaiannya. Bagaimana yang kita ketahui, negara Malaysia amat mementingkan pendidikan dalam kehidupan dan ia merupakan perkara yang penting bagi melahirkan sebuah masyarakat yang harmoni dan berwawasan. Pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk membangunkan modal insan supaya sejajar dengan falsafah pendidikan negara itu sendiri, iaitu memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu serta mewujudkan insan yang seimbang dari segi jeris, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sasiah. Bagi menyahut seruan kerajaan ini, kita hendaklah bekerjasama bagi mencapai matlamat pendidikan supaya dapat memberi hasil yang positif kepada negara. Untuk memastikan hal ini berlaku, etika dan profesion perguruan juga perlulah diambil kira. Profesion adalah satu bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan kecekapan serta kemahiran yang tinggi dan latihan khusus. Profesion guru tidaklah semudah yang disangka kerana tanggungjawab seorang guru adalah amat besar dan perlulah digalas sebaik yang mungkin. Guru juga perlu mempelajari berkenaan dengan etika perguruan bagi menjaga peranan seorang guru. Etika adalah aspek yang berkaitan dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui oleh masyarakat. Tingkah laku yang dikatakan beretika adalah tingkah laku yang baik, mengandungi nilai-nilai murni serta boleh menjamin kesempurnaan dan keharmonian hidup individu dalam sesebuah masyarakat. Kementerian Pendidikan telah berusaha sejak dari dulu lagi untuk menjadikan bidang perguruan sebagai satu kerjaya yang profesional. Laporan Suruhanjaya Diraja pada tahun 1971 telah mencadangkan supaya etika profesion perguruan diadakan bagi pembentukan tatatusila guru. Semua guru yang memperolehi sijil perguruan perlulah mematuhinya. Pengamalan etika profesional perguruan dalam kalangan guru adalah penting bagi memartabatkan profesion perguruan supaya sentiasa dipandang mulia oleh masyarakat. Kod etika perguruan adalah sama seperti profesion yang lain, iaitu sama ada kejuruteraan, perubatan, guaman dan sebagainya. Mereka juga mempunyai kod etika yang tersendiri dan perlu dipatuhi. Jadi, setiap guru perlulah mematuhi kod etika ini demi menjaga imej, maruah, status, akhlak dan juga kepribadian seseorang guru tersebut. Begitulah sewajarnya guru sebagai pendidik yang berkesan. Mereka adalah contoh dan teladan untuk murid, ibu bapa dan juga kepada masyarakat. Namun sejak akhir-akhir ini kita dihidangkan tentang berita yang tidak enak mengenai guru. Banyak isu salah laku guru yang timbul di dada akhbar serta di media massa. Antara salah laku yang dilakukan guru adalah mencabul murid. Gambar di sebelah menunjukkan keratan dari laman web rasmi Berita Harian yang bertarikh 19 Julai 2018 berkenaan dengan seorang guru yang mencabul seorang murid perempuannya. Kejadian ini telah berlaku di sebuah sekolah di Kuala Lumpur. Hal ini telah memberi impak yang besar kepada guru-guru yang lain. Mencabul bukan saja merupakan satu kesalahan pada etika, tetapi agama juga melarang perbuatan tersebut. Kesannya, ibu bapa menjadi tidak yakin dan tidak selamat untuk menghantar anak mereka ke sekolah. Isu salah laku guru yang seterusnya adalah berkenaan dengan guru memukul murid. Pada Februari 2020, laman web rasmi Berita Harian telah melaporkan berita tentang seorang guru yang telah membelasah pelajar sedang disiasat oleh polis. Di situ juga turut dimuat
naik bukti rakaman video yang menunjukkan guru tersebut menampar, menendang dan mencekik pelajar berusia 16 tahun di sebuah sekolah berasrama penuh di Alostar. Siasatan awal mendapati punca kejadian adalah disebabkan masalah dalaman yang membuatkan guru terbabit, marah serta bertindak sedemikian. Seorang guru dilarang sekali bertindak kasar kepada murid. Sekiranya guru itu memukul kerana ingin memberi pengajaran, ia juga tetap dikira sebagai kesalahan kerana menggunakan keganasan yang boleh menyebabkan kecederaan. Berikutan hal ini, masyarakat akan menunding jari kepada semua guru kerana tidak mempunyai moral dan hanya mengikut emosi semata-mata. Antara isu salah laku guru yang lain adalah mengenai guru yang terlibat dengan dadah. Daripada Harian Metro pada 2018 telah memuat naik berkenaan seorang guru matematik dari sebuah sekolah rendah di Seri Iskandar yang ditahan kerana positif dadah jenis syabu. Turut ditahan bersamanya adalah seorang lelaki yang merupakan pekerja kilang. Berita ini sedikit sebanyak telah mencemarkan profesion guru sebagai pendidik. Umum mengetahui guru sebagai pembentuk murid. Jadi hal ini tidak sepatutnya berlaku dan secara tidak langsung akan hilang penghormatan masyarakat terhadap guru. Oleh hal yang demikian, hendaklah guru mengelakkan diri daripada terjebak dengan perkara yang tidak sepatutnya supaya profesion keguruan dipandang tinggi dan guru dapat terus menjadi ejen perubahan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Nurul Insyirah binti Wan Azhar sebagai pembentang yang kedua akan meneruskan sesi pembentangan bagi kumpulan kami. Saya akan membentangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya isu salah laku dalam kalangan guru. Faktor yang pertama adalah sikap ibu bapa yang terlalu memanjakan anak. Faktor kedua, tekanan kerja guru yang terlampau banyak. Faktor ketiga, gangguan emosi guru. Faktor keempat, kekurangan pemantauan daripada pihak atasan, manakala faktor kelima pula, kerjaya guru sebagai pilihan terakhir. Baiklah, kita akan lihat dulu faktor yang pertama iaitu sikap segelintir ibu bapa yang terlalu memanjakan serta terlalu membela anak-anak. Pelajar yang terlalu dimanjakan oleh ibu bapa selalunya berani untuk melanggar arahan guru, tidak menghormati guru serta melanggar peraturan sekolah. Pelajar tersebut tidak merasa takut akan dikenakan tindakan kerana mengetahui bahawa ibu bapa mereka akan tetap membela mereka walau apa pun yang berlaku. Hal ini akan menyebabkan para guru bertindak di luar batasan kerana sikap pembela ibu bapa yang melampaui batas dan tidak bertempat. Tahap kesabaran seseorang guru itu berbeza-beza, memandangkan guru juga merupakan seorang manusia biasa yang tidak lari daripada membuat kesilapan. Sikap pembela ibu bapa yang berlebihan ini akan memberi tekanan kepada para guru dalam mendidik pelajar dan kesannya kita dapat lihat melalui perubahan sikap guru yang pada asalnya lemah lembut bertukar menjadi seorang guru yang garang dan bengis. Situasi yang ditunjukkan dalam gambar adalah kesan daripada peredaran zaman di mana perbezaan yang ketara dapat dilihat dalam layanan ibu bapa terhadap guru zaman dahulu dan guru zaman sekarang. Ibu bapa zaman dahulu meletakkan kepercayaan yang tinggi kepada para guru dalam mendidik anak mereka. Berbeza dengan ibu bapa zaman sekarang di mana para guru perlu berhati-hati dalam mendidik anak mereka kerana jika tersilap langkah, silap hari bulan akan menjadi kes polis dan guru akan didakwa pula di mahkamah. Seterusnya, faktor kedua yang menyebabkan isu salah laku dalam kalangan guru adalah disebabkan oleh tekanan kerja yang disebabkan oleh kerja yang sangat banyak yang menyebabkan guru melakukan kesalahan dan mencalarkan imej para guru. Menjadi seorang guru pada zaman teknologi dan dunia tanpa sepadan ini bukanlah satu tugas yang mudah untuk digalas. Tugas dan peranan guru masa kini semakin meluas dan bukanlah hanya mengajar di dalam kelas sahaja. Guru juga perlu buat kertas kerja, laporan dan juga menjadi penaung untuk aktiviti tertentu yang memerlukan guru bekerja lebih masa tanpa mendapat bayaran tambahan. Tugas guru sering dilihat sebagai mudah, senang, waktu kerja yang pendek dan mempunyai cuti yang panjang. Sebab itulah masyarakat sering memandang remeh akan tugas sebenar seorang guru. Sesetengah guru pula terpaksa membawa pulang kerja ke rumah dan menanggung beban kerja yang terlalu banyak. Guru sering merasa tidak dihargai walaupun terpaksa bekerja lebih masa. Guru juga selalu menerima tekanan daripada ibu bapa, kerajaan, pihak atasan dan juga masyarakat yang sering memberi pandangan
dan persepsi yang negatif tentang kerjaya guru seperti yang sering tular di media sosial. Guru akan lebih mudah melenting serta hilang pertimbangan dalam memberi hukuman serta melepaskan rasa marah kepada pelajar disebabkan oleh tekanan kerja yang sering diterima. Faktor ketiga yang menjadi penyebab kepada isu salah laku guru terhadap murid adalah gangguan emosi guru itu sendiri. Emosi guru yang tidak stabil boleh terjadi apabila seseorang guru tidak mencapai tahap yang diingini dalam sesi pengajaran bersama murid. Sebagai contoh, guru mempunyai matlamat yang tersendiri agar pelajar lebih fokus dan tidak bermain sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran. Tetapi jika pelajar sering mengulang tingkah laku yang sama iaitu sering bermain dan tidak fokus waktu guru mengajar, maka guru akan mudah merasa kecewa dan putus asa. Hal ini akan menyebabkan guru hilang pertimbangan lalu bertindak di luar kawalan kerana pelajar sering ingkar dan melawan arahan guru. Emosi guru yang tidak stabil juga boleh terjadi akibat daripada masalah peribadi, contohnya seperti masalah keluarga dan juga masalah kewangan. Seterusnya, faktor keempat yang menyebabkan isu salah laku dalam kalangan guru terhadap pelajar adalah kurangnya pemantauan pengajaran dan pembelajaran daripada pihak pentadbir. Sesi pemantauan guru perlu dilakukan secara berkala bagi meningkatkan prestasi dan kualiti kerja guru, manakala guru akan dinilai daripada pelbagai aspek. Para guru berkemungkinan untuk bersikap agresif terhadap pelajar apabila kurang pemantauan daripada pihak atasan kerana mereka tidak perlu khawatir akan kesan daripada perbuatan mereka. Kekurangan pemantauan dari pihak pentadbir juga akan mengakibatkan guru bertindak secara bebas tanpa kawalan serta tidak menghiraukan keselamatan pelajar. Faktor terakhir yang dapat dilihat adalah profesyen guru dijadikan sebagai pilihan kerjaya yang terakhir bagi sesetengah graduan. Hal ini akan menyebabkan kod etika guru dilanggar kerana para graduan tersebut tidak mempunyai jiwa sebagai seorang pendidik. Graduan tersebut juga selalunya mempunyai prinsip dan etika kerja yang lemah serta kurang memberikan komitmen dalam kerjaya. Ramai yang beranggapan bahawa sesiapa sahaja boleh menjadi guru kerana menganggap tugas guru hanyalah mendidik anak murid agar menjadi pandai dan berjaya. Tetapi mereka terlepas pandang bahawa jika seseorang tidak mempunyai jiwa sebagai seorang pendidik, mereka tidak akan mampu menggalas tugas sebagai seorang guru dengan sempurna. Seseorang yang menjadikan kerjaya guru sebagai pilihan terakhir kebiasaannya hanya mengambil mudah tugasan dan tanggungjawab yang diamanahkan dalam mendidik anak bangsa kerana mereka hanya menanti gaji bulanan yang bakal diterima. Seterusnya saya akan membentangkan tentang implikasi isu salah laku guru. Isu salah laku guru terhadap pelajar perlu dibendung dengan baik bagi mengelakkan masalah ini menjadi lebih serius. Perbuatan negatif guru terhadap pelajar ini akan memberi implikasi yang buruk kepada guru dan pelajar yang terlibat selain akan menjatuhkan nama profesyen perguruan akibat daripada perlakuan segelintir guru. Hal ini boleh diumpamakan seperti kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Baiklah, implikasi pertama yang dapat dilihat kesan daripada isu salah laku guru ialah profesyen perguruan akan dipandang sinis oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat pada masa kini telah hilang rasa percaya terhadap guru dalam mendidik anak mereka secara selamat dan berkesan akibat daripada tindakan segelintir guru. Nama baik profesyen perguruan telah dicemari oleh tindakan segelintir guru yang melakukan isu salah laku terhadap pelajar. Oleh itu, kerjaya guru yang pernah dianggap sebagai kerjaya yang mulia oleh masyarakat pada masa dahulu tidak akan dihormati lagi oleh masyarakat masa kini, terutamanya ibu bapa dan pelajar. Generasi muda yang tidak lagi berminat untuk menjadi guru juga merupakan salah satu implikasi yang dapat dibincangkan. Hal ini akan menyebabkan profesyen perguruan kehilangan bakat-bakat baru generasi muda yang berkebolehan dan mempunyai bakat dalam mendidik anak bangsa. Kekurangan generasi muda yang ingin menceburi bidang perguruan ini akan menyebabkan guru-guru yang mempunyai kemahiran serta kebolehan dalam pelbagai aspek tidak dapat dilahirkan. Seterusnya, nama baik guru-guru yang bekerja dalam profesyen perguruan juga turut terjejas akibat daripada tindakan segelintir guru yang melampaui batas dalam memberi hukuman terhadap pelajar. Hal ini juga menjadi semakin parah apabila berita yang kurang elok ini tersebar secara berleluasa di dada akhbar. Tambahan pula, perbuatan negatif guru yang terlibat dalam isu salah laku akan menjatuhkan nama sekolah berkenaan. Guru-guru yang lain juga akan menerima tempias secara tidak langsung, lebih-lebih lagi guru yang mengajar di sekolah tersebut. Masyarakat setempat juga akan memandang serong terhadap pihak yang terlibat akan isu tersebut.
Implikasi keempat yang dapat dibincangkan adalah guru yang terlibat dalam isu salah laku berpotensi untuk menggelapkan masa depan sendiri kerana melakukan tindakan salah laku tanpa memikirkan kesan terhadap nilai dan moral pelajar. Tindakan tata tertib boleh dikenakan ke atas guru berkenaan jika disabit kesalahan. Pelajar yang dimarahi dengan teruk atau dicederakan akan berasa trauma dan juga hilang motivasi atau semangat untuk ke sekolah akibat daripada tindakan guru yang bertindak melampaui batas dalam menghukum pelajar. Selain akan memusnahkan kepercayaan yang diberi oleh ibu bapa yang menganggap guru sebagai penyampai ilmu. Pelajar lain di sekolah tersebut juga akan merasa takut untuk belajar dalam kelas yang diajar oleh guru yang terlibat dalam isu salah laku. Implikasi terakhir yang dapat kita lihat ialah hubungan antara guru dan pelajar akan menjadi renggang kesan daripada perlakuan guru yang di luar kewarasan. Sesi pembelajaran juga akan menjadi hamba dan pelajar akan berasa takut dan tidak selamat untuk menuntut ilmu bersama guru berkenaan. Guru yang melakukan isu salah laku juga akan mengalami masalah jiwa kesan daripada perbuatan yang dilakukannya, di samping akan dipulaukan oleh rakan-rakan guru yang lain kerana rakan sejawat telah hilang kepercayaan terhadap guru berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Raisha binti Ahmad akan membentangkan cara penyelesaian isu salah laku guru. Yang pertama adalah memperkasakan konsentrasi antara pihak sekolah dan ibu bapa. Kebanyakan ibu bapa terlalu memanja dan membela anak mereka, walaupun mereka tahu kesalahan tersebut berpunca daripada anak mereka sendiri. Disebabkan rasa tidak puas hati ibu bapa terhadap tindakan guru, mereka telah mengambil tindakan menyaman untuk menyelesaikan masalah. Perkara tersebut tak perlu dibawa ke mahkamah, malah boleh diselesaikan dengan perbincang secara baik. Oleh itu, perancangan persefahaman perlu diwujudkan dan kerjasama dua pihak perlu diperkemaskan untuk memastikan tidak berlaku salah faham serta dapat menjalinkan hubungan baik antara pihak sekolah, khususnya ibu bapa dan guru. Yang kedua adalah melibatkan guru-guru dengan kursus-kursus yang berkaitan. Dengan melibatkan diri dalam seminar atau kursus merupakan satu media yang terbaik untuk menambah pengetahuan guru yang sedia ada dan meningkatkan kemahiran guru. Bukan sahaja boleh dilakukan di sekolah, malah Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah memperbanyakkan aktiviti ceramah, forum dan bagi mendapatkan pelibatan semua guru daripada setiap negeri. Selain itu, penerapan nilai murni perlu diterapkan dalam diri setiap guru seperti nilai kemanusiaan, kasih sayang, nilai moral, etika dan bertanggungjawab sepanjang program berlangsung. Yang ketiga adalah kemudahan kaunseling di sekolah bagi guru-guru bermasalah. Guru boleh mendapatkan perkhidmatan kaunseling sekolah seperti pengurusan stres, masalah keluarga, pengurusan diri dengan baik, kepercayaan dan keyakinan dalam melakukan sesuatu. Motivasi dan nasihat daripada pakar kaunseling dapat membantu mereka lebih positif dan bersemangat dalam melakukan sesuatu, terutamanya menjalankan tugas utama mereka sebagai seorang pendidik. Individu yang bertanggungjawab menjalankan khidmat kaunseling haruslah seorang yang pakar dalam bidang bimbingan dan mempunyai sifat yang profesional. Nasihat dan bimbingan haruslah diberikan kepada mereka yang diperlukan kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Yang keempat adalah pemilihan calon guru yang benar-benar layak dan cinta akan profesi keguruan. Seseorang yang betul-betul mencintai bidang perguruan akan melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan mengambil cakna dalam setiap perkara yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru. Budaya cakna bertujuan untuk memberi ruang dan peluang kepada guru-guru untuk sentiasa memberi perhatian agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Yang terakhir adalah kesimpulan isu salah laku guru. Kesimpulan, profesi keguruan memainkan peranan yang penting dalam melahirkan insan yang berilmu pengetahuan sekaligus memartabatkan pendidikan di Malaysia. Semua guru haruslah mempunyai sifat tanggungjawab dalam melaksanakan amanah yang diberikan.
Guru perlu mempunyai etika kerja supaya sifat positif dapat dipraktikkan dalam diri mereka. Etika kerja dapat meningkatkan disiplin bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang. Namun begitu, beberapa permasalahan yang melibatkan tingkah laku guru sedikit sebanyak dapat menjejaskan imej profesi keguruan di mata masyarakat. Semua guru, pentadbiran sekolah dan pihak kerajaan mestilah memainkan peranan masing-masing dan bekerjasama dalam membentaskan masalah ini. Sekian, terima kasih.